Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat bersama pada hari ini dalam perkongsian pendidikan Islam tingkatan 5, pelajaran 3, tajuk Hukum Bacaan Huruf Ra, bersama dengan saya Ustaz Muhammad Firdaus bin Zamziba dari Sekolah SABK Mahat Tahfiz Al-Quran dan Akademik Bakib. Sebelum kita masuk ke tajuk kita hari ini, mari sama-sama kita mengenali di manakah makhraj huruf Ra. Huruf Ra keluar dari hujung lidah bersama gusi hampir dengan makhraj huruf Nun. Di sini ada tanda bulatan merah menunjukkan di situlah makhraj huruf Ra. Cara bacaan huruf Ra ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, Ra tafkhim. Tafkhim bermaksud tebal. Apabila kita membaca huruf Ra itu, kita hendaklah membaca dengan tebal. Yang kedua, tarqiq, membawa maksud nipis. Apabila menyebut huruf Ra dalam situasi yang akan dinyatakan nanti, hendaklah dibaca dengan nipis. Yang ketiga, Ra boleh dibaca dengan tafkhim, iaitu tebal, dan boleh juga dibaca dengan tarqiq. Cuma hari ini, Ra tafkhim dan Ra tarqiq ini tidak dibincangkan kerana ianya tiada dalam sukatan tingkatan 5. Baik, di sebelah ini ada gambar rajah bagaimana terjadinya bacaan Ra tafkhim, Ra tebal, dan Ra tarqiq. Di dalam gambar rajah ini kita akan dapat mengetahui perbezaan dan persamaan ketika menyebut Ra tafkhim dan Ra tarqiq. Perbezaan yang pertama, apabila menyebut huruf Ra tafkhim, iaitu Ra dibaca tebal, kelihatan pangkal lidah ini naik ke atas, hampir mengenai daging lelangit, dan berlaku penyempitan ruangan untuk menghasilkan suara ataupun udara untuk keluar. Berbeza dengan Ra dibaca tarqiq, lidah tidaklah naik seperti Ra dibaca tafkhim. Perbezaan yang kedua, Ra dibaca tafkhim terdapat lengkungan di tengah lidah. Berbeza dengan Ra dibaca tarqiq, tiada lengkungan. Dan yang berwarna biru ini adalah persamaan, iaitu makhraj huruf Ra tebal, dibaca tebal ataupun dibaca nipis. Makhrajnya adalah sama. Mestilah lidah itu bersama dengan gusi di sebelah atas. Baik, contohnya Ra dibaca tafkhim. Kita lihat di sini, mestilah pangkal lidah ini
naik ke atas. Okey. Cara bacaannya, cara menyebutnya ra. Ra. Tidak boleh dimuncungkan mulut. Ra. Ra. Tidak boleh ya. Mestilah mulut itu dibuka kerana fathah. Ra. Ra. Okey. Yang kedua, baris dhammah. Yang ini boleh dimuncungkan mulut kerana dhammah itu ianya bersifatnya muncung, dia ke depan. Ya, fathah di atas. Ra. Kalau dhammah, ru. Ru. Ya, di samping menyebut huruf ru ini mestilah pangkal lidah ini naik ke atas. Ya. Dan contoh untuk baris syaddah, ar-ra. Ar-ra. Untuk baris dhammah, ar-ru. Ar-ru. Baik, kita pergi kepada contoh cara menyebut ra dibaca tarqiq. Berbaris kasrah. Ya, kasrah ini maksudnya di bawah ataupun bermaksud pecah. Okey. Hendaklah menyebutnya dengan keadaan muka kita gembira, iaitu dengan ada senyuman. Ri. Ri. Ar-ri. Ar-ri. Mestilah apabila menyebut itu terdapat pergerakan bibir ini dalam bentuk seperti senyum. Baik. Kita terus kepada bahagian yang pertama, iaitu ra dibaca tafkhim, tebal. Nombor 1, ra dibaca tafkhim keadaannya berbaris fathah. Fathah adalah baris atas. Contoh di sebelah ini, ya, ra berbaris atas. Cara bacaannya hendaklah dibaca dengan tebal. Rabbana. Sekali lagi. Rabbana. Antara kesilapan yang dilakukan adalah dengan membaca ra tersebut dengan bacaan nipis, iaitu dengan bacaan tarqiq. Rabbana. Rabbana. Contoh dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sepatutnya dibaca dengan tebal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kedua, ra berbaris dhammah. Contohnya, yang surun. Yang surun. Okey. Nombor 2, ra dibaca tafkhim. Keadaannya ra sakinah asli. Asli di sini bermaksud berbaris yang sebenar. Ya. Ra sakinah, ra yang mati berbaris dengan baris yang asal dia, baris yang sebenarnya. Dan huruf sebelumnya berbaris fathah. Ya. Ini ra sakinah asli, huruf sebelumnya berbaris fathah. Kita lihat di sini, di contoh sebelah ini. Ra sakinah asli, ada huruf sebelumnya berbaris fathah. Cara bacaannya, yarfa'u. Yarfa'u. Hendaklah dibaca dengan tebal. Antara kesalahannya, dibaca dengan nipis. Itu tidak boleh dibaca dengan yarfa'u. Yarfa'u. Tidak boleh. Baik. Seterusnya, ra dibaca dhammah. Ya. Sebelum ra berbaris sukun asli,
ada huruf berbaris dhammah. Kita lihat sini, ra berbaris mati, sakinah asli, sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Cara bacaannya furqana. Baik. Kita pergi ke nombor yang ketiga. Ra dibaca tafkhim. Keadaannya ra sakinah. Sakinah bermaksud ra berbaris mati. Huruf sebelumnya berbaris kasrah. Baris bawah. Huruf sebelumnya berbaris bawah. Selepasnya huruf isti'la berbaris fathah dalam satu kalimah. Kita lihat balik keadaannya. Ra sakinah, ra mati. Sebelumnya ada huruf berbaris kasrah. Selepasnya ada huruf isti'la berbaris fathah dalam satu kalimah. Apakah itu huruf isti'la? Huruf isti'la ada 7. Isti'la bermaksud tinggi. Apabila kita menyebut huruf ini, lidah akan terangkat. Hurufnya kha, sad, dad, ta, qaf, dha. Baik. Kalau nak ingat, boleh kita sambungkan huruf-huruf ini menjadi perkataan khussa daghtin qiz. Kita lihat sini. Dia punya carta dia. Ra berbaris sakinah, ra mati. Sebelumnya ada huruf berbaris kasrah. Selepasnya ada huruf isti'la berbaris atas. Ini contohnya. Ra sakinah, huruf sebelumnya berbaris kasrah, selepasnya ada huruf qaf, huruf isti'la berbaris atas. Cara bacaannya hendaklah dibaca dengan tebal. Firqatin. Baik. Seterusnya nombor 4. Keadaan ra dibaca tebal. Ra sakinah di awal kalimah. Ra berbaris mati berada di awal perkataan. Huruf sebelumnya hamzah wasal. Apakah itu hamzah wasal? Hamzah wasal ialah hamzah tambahan. Hamzah yang ditambah. Kalau nak lihat hamzah wasal, di sini ada kepala sad. Di sini pun ada hamzah wasal juga. Ataupun dipanggil serban. Orang pakai serban, ada ekor dia. Dilafazkan pada permulaan ayat. Pada permulaan ayat, baru disebut hamzah wasal itu. Contohnya, ini hamzah di permulaan ayat. Kita sebut irji'u. Irji'u. Ada pada permulaan ayat. Tidak dilafazkan jika dibaca bersambung. Ini untuk dibaca bersambung. Kerana sebelumnya ada huruf fa ni. Jadi hamzah ni duduk di tengah-tengah. Jadi tidak disebut untuk bacaan sambung. Farji'u. Jadi tak ada bunyi dah. Kita tak boleh sebut fa'irji'u. Hendaklah dibaca dengan farji'u. Itulah hamzah wasal. Baik, ini ra sakinah berada di awal kalimah, huruf sebelumnya hamzah wasal. Baik, cara bacaannya hendaklah dibaca dengan tafkhim.
irji'u. Tidak boleh dibaca dengan nipis. Irji'u. Tak boleh senyum. Ya. Kena baca dengan tebal. Baik, seterusnya nombor 5. Keadaan ra dibaca tafkhim. Ra sakinah. Ra berbaris mati. Huruf sebelumnya kasrah asli. Kasrah yang asal. Baris bawah yang asal. Ataupun aridah yang mendatang. Baik, kita lihat contohnya. Yang ini adalah kasrah asli. Ya. Apakah itu kasrah asli? Kasrah yang asal. Memang asalnya ba ni baris bawah. Bukan diubah daripada baris lain. Ya, asalnya memang baris bawah. Ya, ra berbaris mati, sebelumnya ada kasrah asli. Cara bacaannya hendaklah dibaca dengan tebal. Ya. Rabbirhamhuma. Yang kedua, kasrah aridah. Apakah itu kasrah aridah? Iaitu kasrah yang mendatang. Ya, jadi huruf sebelumnya itu bukan baris kasrah. Contohnya di sini. Ya, mati bertemu dengan mati. Huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang sukun. Kita lihat di contoh ini. Ya, asalnya nun ini berbaris mati. Berbaris sukun. Ra ini berbaris sukun. Maka tidak boleh kita nak baca. Macam mana nak baca? Ya, tak boleh nak baca. Maka dibariskan huruf nun ini kepada baris kasrah. Ini baris kasrah. Lepas ada huruf ra. Dan kasrah ini dipanggil kasrah aridah. Kerana ia adalah kasrah yang mendatang. Cara bacaannya hendaklah dibaca dengan tafkhim. Manirtada. Tak boleh senyum ya. Kalau senyum dia jadi tarqiq. Manirtada. Tak boleh. Baik, seterusnya nombor 6. Keadaan ra dibaca tafkhim. Ra berbaris dibaca waqaf. Ra, kita nak berhenti pada ra tersebut. Boleh jadi ra itu baris atas, boleh jadi ra itu baris bawah, boleh jadi ra itu baris depan. Huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah atau sukun selain huruf ya. Ya, kita lihat sini. Fathah. Ya, sebelum huruf ra berbaris, kita nak berhenti padanya, ada huruf baris fathah. Kita nak berhenti pada ni. Ada huruf ra berbaris, sebelumnya huruf berbaris fathah. Dan kita nak waqaf pada huruf ra tersebut. Cara bacaannya, Inna a'tainakal kawthar. Tebal. Ya, tak boleh baca dengan senyum. Iaitu baca dengan tarqiq. Baik, seterusnya dhammah. Sebelum huruf ra berbaris, ketika waqaf, ada huruf berbaris dhammah. Cara bacaannya, fa'aluhu fiz zubur. Zubur. Hendaklah dibaca dengan tebal. Seterusnya, ya, ra berbaris dibaca waqaf. Huruf sebelumnya alif ataupun waw sakinah. Ya. Ra berbaris dibaca waqaf. Sebelumnya ada alif sakinah. Cara bacaannya, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Nar. Tebal. Tak boleh kita baca dengan nar. Nar. Tak boleh. Selalu ya, kita dengar orang baca begitu. Baik. Dalam doa pun begitu ya. Waqina azaban nar. Tak tepat. Hendaklah dibaca dengan tafkhim. Baik.
Seterusnya, waw sakinah. Waw sakinah. Sebelum ra berbaris, dibaca waqaf. Ada huruf waw berbaris mati. Ini waw berbaris mati. Wa ilallahi turja'ul umur. Hendaklah dibaca dengan tafkhim. Baik, seterusnya keadaannya ra berbaris dibaca waqaf. Huruf sebelumnya sakinah dan huruf sebelumnya berbaris fathah ataupun dhammah. Okey. Apa syarat tadi? Ra berbaris dibaca waqaf. Okey, kita nak waqaf pada ra ini. Huruf sebelumnya sakinah berbaris mati. Huruf sebelumnya berbaris fathah. Okey. Di sini ada 3 keadaan ya. Ra berbaris dibaca waqaf, sebelumnya ada huruf mati, huruf sebelumnya berbaris atas. Cara bacaannya, innaha tarmi bi syararin kal qasr. Kal qasr. Mesti ada bunyi ya. Kal qasr. Seterusnya baris dhammah. Ya. Ra berbaris di akhir kalimah untuk kita waqaf. Ada huruf mati sebelumnya dan sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Cara bacaannya, innal insana lafi khusr. Baik. Seterusnya kita pergi ke kesimpulan. Ra tafkhim dibaca tebal. Ya, keadaan yang pertama, ra berbaris. Baris fathah, baris dhammah. Keadaan yang kedua, ra sakinah. Ra itu berbaris mati. Tadi ra berbaris. Yang ini ra berbaris mati. Sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Sebelumnya ada huruf berbaris kasrah. Selepasnya ada huruf isti'la berbaris fathah. Ra di awal kalimah. Sebelumnya ra kasrah. Di awal kalimah. Sebelumnya ada huruf isti'la. Ra berbaris kasrah. Berbaris sakinah. Ra mati. Sebelumnya ada kasrah asli. Ra berbaris sakinah. Sebelumnya ada kasrah aridah, iaitu kasrah yang mendatang. Keadaan yang ketiga, ra berbaris dibaca waqaf. Sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Sebelumnya ada alif sakinah. Sebelumnya ada waw sakinah. Sebelumnya ada huruf sakinah. Dan sebelum huruf sakinah itu ada huruf berbaris fathah. Sebelumnya ada huruf sakinah. Dan sebelum huruf sakinah itu ada huruf berbaris dhammah. Jadi Alhamdulillah kita dah selesai pada bahagian yang pertama dalam hukum ra ini, iaitu ra dibaca tafkhim. Seterusnya kita pergi ke bahagian yang kedua, iaitu ra dibaca tarqiq ataupun ra dibaca nipis. Yang pertama, keadaan ra dibaca tarqiq, iaitu ra berbaris kasrah asli. Ra berbaris kasrah yang asal. Berada di awal kalimah. Kita lihat sini ya, ra berada di awal kalimah. Waw ini kalimah yang lain bermaksud dan. Jangan kita lihat kenapa ra ini duduk di tengah-tengah tetapi dipanggil di awal kalimah. Tidak ya. Yang ini adalah kalimah yang lain. Yang rizqun ini adalah kalimah yang lain. Waw bermaksud dan, rizqun bermaksud rezeki. Okay.
Dan cara bacaannya hendaklah dibaca dengan tarqiq, iaitu dengan ada senyuman. Warizqun. Ra di tengah. Ya, ra di tengah kalimah. Ra itu berbaris kasrah asli. Cara bacaannya absarihim. Yang ketiga, ra di akhir kalimah. Ya, ra kasrah asli berada di akhir kalimah. Al-hijr. Baik, kita terus ke nombor 2. Keadaan ra dibaca tarqiq. Ra berbaris kasrah aridah. Ra ini berbaris kasrah yang mendatang. Dalam 2 kalimah, berlaku dalam 2 perkataan. Dibaca secara wasal. Hendaklah ra ini dibaca dalam bacaan yang sambung. Contohnya, ra berbaris kasrah aridah dalam 2 kalimah. Kita lihat sini ya. Asalnya ra ini bukan baris kasrah, ya. Dibaris kasrah kerana aridah mendatang. Berada dalam 2 kalimah. Ya. Ra di ujung dan ini perkataan yang kedua. Dibaca secara wasal. Hendaklah dibaca dengan sambung. Cara bacaannya wa basyiris sabirin. Hendaklah dibaca dengan nipis ataupun dibaca dengan tarqiq. Yang ketiga, keadaan ra dibaca tarqiq. Ra sakinah, ra berbaris mati. Huruf sebelumnya berbaris kasrah dalam 1 kalimah. Selepasnya bukan huruf isti'la. Huruf isti'la kita dah bincang tadi, ya. Ada 7 hurufnya. Kita lihat sini. Ra sakinah, huruf sebelumnya berbaris kasrah, berada dalam 1 kalimah. Okey. Yang ini ke ra sakinah? Bukan. Kita pergi ke ra sakinah, huruf sebelumnya berbaris kasrah, selepasnya bukan huruf isti'la. Huruf ain ni bukan huruf isti'la, ya. Baik, hendaklah dibaca dengan tarqiq, ya. Contohnya, ya, Fir'aun, nipis, senyum, ya. Fir'aun. Begitu juga, ya, kalau jika nak menyebut nama saya. Firdaus, tidak boleh disebut dengan tafkhim. Firdaus, hendaklah dibaca dengan tarqiq. Baik. Yang keempat, keadaan ra dibaca tarqiq. Ra berbaris dibaca waqaf. Huruf sebelumnya berbaris kasrah. Ya, ra berbaris dibaca waqaf. Huruf sebelumnya berbaris kasrah. Cara bacaannya hatta zurtumul maqabir. Hendaklah dibaca dengan senyum, ya, iaitu dibaca dengan tarqiq. Seterusnya, ra berbaris dibaca waqaf. Huruf sebelumnya ya sakinah. Huruf sebelumnya ada huruf ya berbaris mati. Ya, contoh, huruf ra berbaris berada di akhir kalimah. Sebelumnya ada huruf ya sakinah, ya. Baik, ya. Yang ini kita lihat, ya. Ra berbaris dibaca waqaf. Sebelumnya ada huruf ya berbaris mati.
Cara bacaannya Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nipis. Keadaan yang ketiga, ra berbaris, dibaca waqaf. Huruf sebelumnya sakinah dan huruf sebelumnya huruf berbaris kasrah. Ra berbaris dibaca waqaf, huruf sebelumnya berbaris mati ataupun sakinah, huruf sebelumnya lagi berbaris kasrah. Ya. Ra sakinah, ra berbaris dibaca waqaf, huruf sebelumnya berbaris mati, huruf sebelumnya berbaris kasrah. Cara bacaannya Qala Musa ma ji'tu bihi sihr. Hendaklah dibaca dengan nipis. Yang kelima, keadaan ra dibaca tarqiq. Ra dibaca imalah. Di dalam Al-Quran, dengan riwayat Khaf ini, hanya satu tempat saja dibaca imalah. Dan tanda imalah ini ada titik berwarna hitam. Imalah adalah bacaan yang condong. Ya. Asalnya, perkataan majreha ini adalah berbaris fathah. Majroha. Asalnya begitu. Dan imalah ini bermaksud condong, ya, asalnya fathah, majroha, fathah. Ya, kalau kasrah, majriha. Dan imalah ini di antara fathah dan kasrah, di antara alif dan ya. Ya. Dan dia duduk hampir dengan baris bawah ini, dengan huruf ya ini. Ya. Dibaca dengan majre. Tidak dibaca dengan majra. Tidak dibaca dengan majri, baris kasrah. Tetapi dia hampir dengan bawah, baris bawah. Ya, dibaca dengan majre. Ya. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. Baik, seterusnya kita pergi ke kesimpulan. Ra dibaca tarqiq. Ya. Hendaklah ra itu berbaris kasrah asli. Sama ada berada di awal, di tengah, ataupun berada di akhir kalimah. Yang kedua, ra berbaris kasrah aridah dalam dua kalimah. Yang ketiga, ra sakinah, huruf sebelumnya berbaris kasrah dalam satu kalimah. Yang ketiga, yang keempat, ya, ra berbaris dibaca waqaf. Huruf sebelumnya berbaris kasrah. Huruf sebelumnya berbaris sukun. Dan sebelum huruf sukun itu ada huruf berbaris kasrah. Huruf sebelumnya berbaris, huruf sebelumnya adalah huruf ya. Dan yang kelima, ra dibaca imalah. Alhamdulillah, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita melihat, ya, bagaimana keadaan lidah, ya, apabila menyebut huruf ra dibaca tafkhim, tebal, dan huruf ra dibaca tarqiq, nipis. Kita juga telah mengenali bagaimanakah keadaan ataupun situasi untuk membaca ra dengan tebal. Situasi
yang mesti kita baca ra dengan nipis. Dan saya mengharapkan dengan perkongsian ini dapat diaplikasikan, dipraktikkan dalam pembacaan Al-Quran. Jadi itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.